Salam sejahtera, Sir. Nama saya Vishal anak lelaki Sasi Kumar dari kelas DEP 2A dan nombor matrik saya ialah 10 DEP 20F1050 dan rakan saya Sasi Kumar anak lelaki Wira Muniswaran dari kelas DEP 2A juga dan nombor matrik dia ialah 10 DEP 20F1057. Hari ini kita nak buat pembentangan tentang pembinaan peradaban kontemporari masyarakat kepelbagaian. Sekarang, saya nak bentang tentang contoh peradaban yang ingin dicapai, persamaan dan keadilan. Dalam perspektif Islam, merupakan tapak asas memungkinkan berlakunya perbincangan antara dua atau lebih pihak demi mencapai persetujuan bersama. Selain itu, tidak pihak yang direndahkan atau diremahkan dan mendapat perhatian secara saksama dan adil di semua tahap dan peringkat. Seterusnya, tolak sikap fanatik dan perkauman dengan minda yang terbuka luas dan mengamalkan sifat sederhana dalam semua perkara dapat menjamin penolakan terhadap sikap fanatik dan perkauman. Sekarang saya akan serahkan pembentangan kepada rakan saya Sasi Kumar, anak lelaki Wira Muniswaran. Persilakan. Selamat sejahtera. Contoh lain peradaban yang ingin dicapai. Kerajaan perlu menganjurkan kempen kesedaran tentang peradaban untuk masyarakat berbilang kaum. Menyiarkan tentang etika peradaban kepada masyarakat berbilang kaum. Seterusnya, seseorang individu perlu memperhatikan nilai-nilai murni secara konsisten dalam kehidupan seharian. Selain itu juga, melahirkan individu yang berkelakuan baik, meningkatkan adab dan sopan santun dalam masyarakat, dan akhirnya mewujudkan hubungan sosial antara masyarakat. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. My name is Kodikert and my matrix number is 10DP20F1058. I'm here to present Membina Peradaban Kontemporari Masyarakat Kepelbagaian. Cabaran yang perlu ditangani. Mencapai perbadahan kaum. Cabaran utama untuk mengekalkan perbadahan kaum adalah kewujudan sistem pendidikan berbeza. Sistem persekolahan berbagai aliran hanya akan menambahkan lagi jurang perpaduan kaum. Contohnya, wujudnya sekolah Tamil dan sekolah Cina yang mengasingkan pelajar India dan Cina. Perbezaan parti politik di Malaysia yang berasaskan perkauman juga akan menyukarkan perpaduan kaum. Tidak dapat dinafikan lagi bahawa fahaman parti politik merupakan salah satu cabaran untuk mengekalkan perpaduan kaum di negara ini. Contohnya, Barisan Nasional Majoriti diikuti oleh bangsa Melayu, Bumiputera, manakala MCA diwakili oleh bangsa Cina dan MIC oleh bangsa India. Laman sosial juga antara cabaran lain untuk mengekalkan perpaduan kaum. Penyebaran fitnah dan menyentuh sensitiviti perkauman kaum kian berleluasan di laman sosial. Oleh itu, jika tidak dibendung akan menyebabkan peristiwa berdarah 13 Mei 1969 kembali berulang. Sektor ekonomi yang berbeza juga menyukarkan perpaduan kaum. Perbezaan sektor ekonomi ini pada mulanya diasaskan oleh dasar penjajahan British di Tanah Melayu. Contohnya, masyarakat Melayu bekerja sebagai petani dan nelayan di kampung. Masyarakat Cina pula mewarisi perniagaan secara turun-temurun dan tinggal di bandar, manakala masyarakat India bekerja sebagai penoreh getah dan tinggal di estet.
Selain itu, sikap individu yang terlalu memupuk semangat sesama kaum juga antara cabaran untuk mengekalkan perbedaan kaum. Sikap individu sedemikian hanya menjarakkan lagi jurang perkauman di Malaysia yang terdiri daripada masyarakat masmur. Contohnya, individu yang berbangsa Melayu tidak bergaul dengan bangsa Cina dan India kerana merasakan tidak bersefahaman atau sehaluan. Thank you. Hello sir, nama saya Lawrence Lee Jiahen. Nombor metrik saya 10DP20F1061. Saya dari kelas DP 2A. Okay. Saya punya tajuk ialah membina perabatan kontemporari masyarakat kebagaian. Okay. Cara untuk membina perabatan kontemporari masyarakat kebagaian. Okay, nombor 1, menolakkan daripada masyarakat. Contoh, sikap dan keyakinan masyarakat sekarang dilihat lebih gairah menjurus ke arah pemikiran pengurusan moden. Penentangan daripada pihak-pihak yang kepentingan yang kita ingin melihat Islam dijadikan sebagai asas pembentukan sistem penguasaan yang penuh dengan nilai-nilai agama, akhlak dan moral. Okay, kita sambung. Okay, nombor 2, peningkatkan masalah sosial dan jenayah. Okay, contohnya, setiap negara di dunia ini mempunyai masalah sosial dan jenayah dalam masyarakat seperti zina, rokok, judi, minum arak, mencuri, membunuh, riba, rasuah, khianat, ponteng sekolah, vandalisme, genderisme, merempit, merokok, mencuri, budi, penyalahgunaan dada, pergaulan bebas, pornografi, seks luar nikah, kelacuran, membuang bayi dan berbunuh, dan lain-lain perbuatan bukan serta kemaksiatan. Semua masalah ini ialah membantukan usaha-usaha kerajaan dan masyarakat untuk membangunkan perabatan kontemporari masyarakat kebagaian. Okay, kita sambung. Selain itu, nombor 3, memantapkan ilmu pengetahuan. Contoh, menghayati dan menguasai ilmu mengenai pengurusan untuk membina perabatan kontemporari masyarakat kebagaian yang amat penting untuk melaksanakan tanggungjawab dan tugasan dalam sesebuah pengurusan dan pentadbiran. Selain itu, kejahilan masyarakat terhadap segala ilmu, pengurusan dan pentadbiran Islam, terutamanya ilmu yang berkaitan dengan perabatan, ia akan membantu usaha untuk menghidupkan kembali amalan masyarakat. Okay, kita sambung. Nombor 4, memajukan sistem pengurusan penguasaan. Contohnya, perkara yang paling penting yang perlu ditekankan di sini ialah memajukan sistem pengurusan penguasaan dan perabatan di dengan jayanya. Hal demikian sangat penting terutamanya dalam penggembelan tenaga dan menungkap arus pada era globalisasi dunia teknologi pada masa kini yang mana kesemuanya itu kehendaklah sesuai dan mengikuti perbedaan aman anui. Okay, kita sambung. Nombor 5, kesedaran daripada manusia itu sendiri. Okay, contoh, kesedaran yang dimaksudkan di sini ialah sikap manusia dalam kemusbah diri atau menilai kembali segala yang berlaku lalu berfikiran secara positif dan kembali bersemangat untuk maju ke hadapan serta menyokong usaha-usaha untuk membangunkan institusi perabatan tersebut dalam sesebuah organisasi dan negara. Selain itu, ajaran agama itu sendiri yang sentiasa menjadi manusia itu
berfikiran positif dan mempunyai keyakinan diri serta iman yang mantap sehingga mampu menghadapi berbagai kesulitan dan tekanan. Okey, itu sahaja. Terima kasih, Sir. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nama saya Lee Yong Hao. Matriks nombor saya 10 DEP 20F 1041. Kelas saya DEP 28. Hari ini saya ingin membentangkan topik tentang cabaran yang perlu ditangani untuk membina peradaban kontemporari masyarakat keberbahagiaan. Terdapat beberapa cabaran yang perlu ditangani, yaitu politik, sosial, perpaduan, kebudayaan, dan agama. Pertama sekali, cabaran politik. Parti-parti politik bertujuan untuk memelihara hak kaum, memperjuangkan nasib dan menyuarakan pendapat mereka, tetapi terdapat pemimpin yang bermain taktik kotor dengan menghasut, meracuni pemikiran rakyat dan mengapi-apikan sentimen kauman demi kepentingan mereka sendiri. Hal ini menyebabkan setiap kaum seolah-olah berdendam, bersangka buruk dan tidak mahu berbaik-baik akibat termakan hasutan mereka. Selain itu, isu perkauman seperti bahasa, kebudayaan, pendidikan, agama, kerakyatan, dan ekonomi diperalat oleh sesuatu pihak untuk mendapat sokongan rakyat. Tindakan ini tidak akan menyumbang ke arah masyarakat yang bersatu padu. Cabaran yang kedua ialah sosial. Sosial terbagi kepada dua sektor, iaitu sektor pendidikan dan sektor ekonomi. Pertama sekali, sektor ekonomi. Dasar pecah perintah yang dijalankan oleh British telah memisahkan kaum-kaum utama negara ini mengikut bidang ekonomi yang dijalankan. Masyarakat Melayu mengendalikan pertanian dan ditempatkan di kawasan bawah bandar. Masyarakat Cina ditempatkan di lombong-lombong biji timah dan bandar-bandar, manakala masyarakat India pula ditempatkan di ladang-ladang getah. Kesannya masih lagi dapat dilihat sampailah sekarang, di mana sektor perniagaan masih lagi didominasi oleh orang Cina dan kebanyakan orang India masih lagi tinggal di ladang-ladang. Perbezaan pekerjaan ini telah membataskan interaksi sosial antara mereka kerana masa banyak diluangkan di tempat kerja. Dan sekiranya rakan sekerja terdiri daripada kaum atau etnik yang sama, maka interaksi dan komunikasi hanya berlaku dan berada dalam lingkungan kaum yang sama sahaja. Hal ini menyebabkan perasaan prasangka dan pergaulan akan menjadi semakin kuat sesama kaum terbabit. Sektor yang kedua ialah sektor pendidikan. Kerajaan British memperkenalkan sistem sekolah vernacular, iaitu sekolah mengikut bahasa ibunda masing-masing. Pihak Inggeris juga telah mewujudkan sekolah vernacular Melayu, vernacular Cina dan vernacular Tamil telah menyebabkan masyarakat Melayu, Cina dan India dipisahkan mengikut sistem persekolahan dan hubungan antara mereka menjadi semakin renggang. Masalah untuk membentuk perpaduan menjadi bertambah rumit apabila pihak British tidak memainkan peranan dengan adil, terutamanya dari segi layanan yang setara kepada semua bangsa atau kaum. Cabaran yang ketiga ialah perpaduan. Masalah perpaduan berlaku disebabkan tiadanya persefahaman antara rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa di Malaysia. Hal ini demikian kerana masyarakat yang berbagai-bagai di Malaysia masih lagi berpegang teguh kepada peranan tradisional dan nilai-nilai yang terbatas dalam kalangan kaum itu sendiri. Dan pada itu, dasar-dasar British yang pada zaman kolonial juga merupakan pengimbang kepada berlakunya
masalah ini. Pada zaman penjajahan British, tidak ada satu dasar yang tegas untuk menyatukan masyarakat pelbagai kaum ini. Bahkan British bertindak mengasingkan kaum-kaum ini mengikut jenis kepercayaan dan asas ekonomi yang berbeza. Tindakan British ini mengakibatkan timbul syak, muasangka dan sikap curiga antara satu sama lain dalam kalangan orang Melayu, orang Cina dan orang India, dan seterusnya menunjukkan jurang pemisah serta membatutkan proses perpaduan antara etnik ini. Cabang yang terakhir ialah kebudayaan dan agama. Orang Melayu, Cina dan India terus dengan sistem hidup yang berteraskan kebudayaan dan tradisi mereka. Setiap kumpulan etnik mempertahankan kebudayaan dan adat berzam mereka, mengutamakan etnik mereka dan mungkin juga menganggap kebudayaan mereka sahaja yang terbaik. Selain daripada itu, kewujudan akbar yang pelbagai bahasa dengan mengutamakan kelompok etnik mereka akan mengukuhkan lagi perasaan kumpulan etnik masing-masing. Faktor cabaran ini merupakan satu faktor yang tidak dapat dielakkan kerana semua kaum mempunyai kepercayaan, budaya dan agama mereka yang tersendiri. Setiap kaum mempunyai semangat yang menebal terhadap kebudayaan mereka dan bahasa mereka. Mereka hanya ingin mengutamakan bahasa mereka dan tidak mahu membuka dunia budaya mereka kerana beranggapan jika terdapat yang lain selain bangsa mereka, identiti bangsa mereka akan hilang dan tiada lagi keistimewaannya. Di samping itu, terdapat juga batasan dan peraturan sosial yang perlu diambil kira kerana perbezaan budaya. Secara kesimpulan, populasi etnik di Malaysia sehingga kini meliputi 3 etnik terbesar, iaitu Melayu, Cina dan India. Berbagai usaha diambil untuk meneruskan agenda nasional dan secara tidak langsung memupuk ke arah hubungan etnik yang harmoni dan bersatu padu. Justru itu, untuk mencapai perpaduan kaum, secara mutlak semua pihak perlu meletakkan kepentingan negara melebihi kepentingan diri dan kaumnya. Sekiranya sikap ini tidak dapat dipraktikkan oleh semua kaum, hasrat untuk mencapai perpaduan dan integrasi di negara ini hanya menjadi angan-angan yang tidak mungkin dapat tercapai. Ini adalah pembentangan saya tentang topik ini. Terima kasih.